Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu-cikgu. Baik, hari ini saya nak kongsikan beberapa situasi yang memungkinkan murid kita mendapat clean ataupun scratch. Untuk bahagian pertama ini adalah saya kongsikan situasi yang mungkin berlaku di permulaan permainan. Okey. Contohnya yang pertama adalah peserta menyentuh cawan dan timer dalam masa yang sama. Okay, ketika dia nak mulakan permainan, dia sentuh timer dan sentuh cawan. Ini dikira scratch. Sebab apabila dia menyentuh cawan, dia dikira sudah memulakan permainan. Sepatutnya dia perlu letakkan tangan tanpa menyentuh cawan. Buatlah macam mana pun, yang penting jangan sentuh cawan dulu. Okay? Tidak boleh pegang cawan dahulu. Apabila dia pegang, akan jadi scratch ataupun batal. Okey, seterusnya adalah menyentuh timer pada bahagian tangan yang salah. Okey, kita boleh menyentuh timer pada bahagian sisi tangan, pada bahagian tapak tangan jari ataupun bahagian yang lembut ini kita boleh sentuh. Okey, tapi kita tidak boleh sentuh pada bahagian lengan. Macam ni tidak dibenarkan. Okey, pada bahagian tangan sahaja. Okey, seterusnya peserta kita juga kadang-kadang ada yang melakukan rutin. Maksudnya kebiasaan dia. Ada yang suka susun cawan, suka pegang cawan macam ni. Okey, dia datang dia susun cawan, kemudian dia pegang. Ini dibenarkan. Okey, pegang cawan ini dibenarkan. Baik, apa yang kita tidak benarkan adalah apabila dia datang, dia buat macam ni. Okey, dia susun cawan, dia testing macam ni. Ini dikira sudah mula stack. Jadi kita akan kira berapa kali dia buat cubaan itu. Kalau 5 kali dia buat, maksudnya dia telah pun menggunakan 2 warm up dan 3 try dia. Jadi batal lah. Ketika 5-5 semuanya scratch, jadi tak boleh main. Jadi cikgu hati-hati ya. Jangan membiasakan murid kita testing depan juri main seperti itu, walaupun dia tidak sentuh masa lagi. Okey, kalau dia buat pegang cawan seperti ini saja boleh dibenarkan. Jangan sampai dia stack. Kalau dia stack testing macam ni, itu dikira sudah pun memulakan permainan. Dia akan kira berapa kali dia buat. Seterusnya adalah situasi di mana dia memulakan permainan tanpa dia perasan timer sudah berjalan. Okey, contohnya dia letakkan tangan, kemudian dia mulakan permainan. Dalam keadaan dia hendak memulakan susunan yang pertama, dia perasan bahawa timer tidak berjalan. Jadi dia undur letakkan cawan, kemudian mula semula. Okey, ini dibenarkan. Baik, apa yang kita tidak benarkan adalah apabila dia letakkan tangan, kemudian dia memulakan permainan dan sudah pun menyusun satu stack yang lengkap seperti ini. Okey, sudah pun mulakan, kemudian baru dia perasan bahawa timer tidak berjalan. Jadi dia undur, kemudian mula semula. Ini dikira scratch. Okey, sebab dia telah pun memulakan susunan. Jika dia masih angkat di awangan, masih dibolehkan untuk dia mengundur. Letak semula dan mula semula. Apabila sudah selesai dia buat satu stack macam ni, tidak boleh undur. Kalau dia undur maksudnya dikira scratch lah. Tapi kalau dia tak mengundur pun tetap scratch, sebab tiada rekod masa yang berjalan. Baik, yang seterusnya adalah dia menggunakan cawan yang bukan dikeluarkan oleh WSSA ataupun speed stack. Menggunakan cawan yang tidak mengikut spesifikasi yang betul lah. Kita perlu gunakan yang ada pengesahan daripada WSSA dan dikeluarkan oleh speed stack. Itu sahaja cawan yang kita benarkan. Tidak kisah sama ada menggunakan cawan snap top ataupun yang Pro Series yang mempunyai lubang besar macam ni. Okey,
Yang penting daripada WSSA dan speed stack. Baiklah, itulah dia sedikit perkongsian untuk clean dan scratch di bahagian permulaan.